Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada sesi ini. Okey, untuk kali ini kita akan meneruskan tutorial bagaimana berniaga di Shopee. Bagaimana kita upload produk dan juga kita memilih shipping option yang sesuai bagi anda, sama ada anda seorang dropship ataupun anda ada stok barangan sendiri. Kita saksikan. Okey, kita akan teruskan tutorial cara berniaga di Shopee untuk update produk dan shipping option. Untuk kita login ke kedai Shopee kita akan masukkan ke dalam website seller.shopee.com.my. Okey, jadi biasanya kalau kita membeli, kita masuk laman web shopee.com.my. Jadi untuk seller, masuk sebagai seller, kita masukkan laman web seller.shopee.com.my. Okey, inilah ruangan kedai kita ya. Okey, di sebelah kiri ini kita tengok menu-menu yang disediakan oleh Shopee. Baik. Jadi salah satu daripada menu di tepi ini ialah upload produk ya. Jadi menu-menu lain tu kita akan tengok kemudian satu persatu ya. So kita akan tengok my product. Okey, di bahagian ini dalam bentuk grid kita boleh pilih juga my product untuk kita masukkan produk. Okey, jadi kita tak kisahlah kita nak masuk melalui yang mana. Jadi sekarang kita akan masukkan ke dalam my product. Okey, sekarang ni kita dah nampak ya. Okey, itu secara view kita ya, produk kita. Okey, secara list ataupun secara grid. Okey, sekarang kita tekan kepada add new product. Okey, bahagian product name ni kita akan masukkan nama produk kita. Okey. Jadi kita kena tahulah nama produk kita. Macam saya akan ambil copy paste daripada Telegram lah ya, sebab produk itu memang dah ada dalam Telegram saya. Okey, jadi kita masukkan nama produk dan masukkan kod produk kalau ada. Sebenarnya kod ini menyenangkan kita untuk kita search produk dalam kedai kita. Kita cuma masukkan kod saja. Jadi untuk nama ni saya cadangkan kita letak nama yang panjang sedikit tetapi masih berkaitan dengan produk kita lah. Sebab dia secara automatik akan menambahkan lagi keyword kepada produk kita. Jadi bila customer kita search mana-mana keyword yang ada dalam nama produk kita ni, kebarangkalian produk kita muncul itu tinggilah. Okey. Kita boleh masukkan nama ini sebanyak 120 karakter. Jadi setakat mana kita nak guna tu terpulang kepada kita lah. Sekarang kita pergi ke tengok kepada kategori. Okey, untuk kategori ini mesti kena dengan produk kita ya. Jangan silap pilih kategori ya. Sebab kalau kategori salah, mungkin Shopee akan suspend produk kita. Dia minta kita masukkan kategori yang betul. Macam produk ni kita pilih muslimah blouse dan fashion blouse. Okey, yang sesuai dengan produk ni lah. Okey, dan kita akan tekan next. Okey, dia belum pergi lagi. Mungkin ada yang tak kena. Okey, baik. Di atas ni ada satu notis ya. Dalam kotak warna merah ni. Okey, di sini dia katakan dalam produk kita ni ada space. Dalam nama kita ada space.
Jadi kita kena buang space. Space ini iaitu sama ada di hadapan nama ataupun di hujung nama produk kita ni, tak boleh ada space. Jadi kita betulkan. Sekarang kita dah boleh next. Okey. Untuk ruangan description ni kita akan masukkan description ataupun details berkenaan dengan produk yang kita nak yang kita masukkan ni. Okey, jadi aku dah ada description, jadi cuma copy paste saja ke sini. Okey, dalam product description ni kita kena masukkan juga hashtag produk kita, iaitu apa-apalah perkataan yang berkaitan dengan produk kita, supaya hashtag ini juga akan menjadi keyword kepada produk kita apabila customer kita membuat pencarian ataupun searching produk di Shopee. Okey, jadi kita letaklah beberapa hashtag yang berkaitan dengan kita punya produk. Okey, sekarang ni kita masuk bahagian brand. Okey, brand ini Shopee dah senaraikan beberapa brand ya yang dah wujud dalam Shopee, di mana kita boleh pilih saja kalau produk kita itu mempunyai brand yang disenaraikan. Katalah brand kita tak ada. Jadi kita klik bahagian brand kita sendiri. Jadi kita masukkan brand apa yang kita nak masukkan. Jadi macam saya rasa brand saya ni memang dah ada dalam Shopee, di mana pilih saja, kita search, dan kalau wujud dan kita pilih saja. Okey. Seterusnya kita tengok bahagian ini, kita masukkan. Okey, dan seterusnya kita masukkan bahagian color. Okey, kalau katakanlah produk kita cuma satu color, jadi kita pilih saja color yang ada tadi. Okey, kalau produk kita ada beberapa color, kita masukkanlah multi color, dan dalam option nanti kita akan senaraikan color-color pada produk kita. Okey, seterusnya kita akan masukkan harga. Untuk harga ini, saya cadangkan kita masukkan harga lebih sedikit daripada harga yang kita nak jual. Contohnya baju kita berharga RM59, kita letakkan harga RM65 dahulu. Okey, kemudian kita akan buat diskaun untuk produk kita ini supaya nampaklah barang kita ini ada harga diskaun, dan dia sebenarnya ada option dalam customer boleh filter barang yang dia orang cari sama ada diskaun ke tak ada diskaun. Okey, jadi kalau customer filter dengan yang ada diskaun, maksudnya produk kita tu termasuk sekali lah. Okey, sekarang ni kita masuk kepada option ya, option variation ya. Okey, variation ni kita akan masukkan apa option yang customer boleh pilih untuk produk kita ni. Okey, kecuali lah produk kita tak ada option. Contohnya kita jual satu benda yang memang tak ada pilihan ya. Contohnya kita jual sebuah buku. Jadi buku ni tak ada nak pilih apa, memang kita nak jual satu tajuk buku. Jadi tak perlulah kita masukkan variation ni ya. Customer boleh beli, terus klik dan beli saja. Tapi contohnya kalau baju ini kita ada color dan ada size. Jadi di sinilah kita akan masukkan apa color baju kita. Okey, variation pertama kita letak color. Okey. Kemudian di bawah color ni kita masukkanlah warna-warna yang terdapat pada produk kita tu. Okey. Saya masukkan warna blue. Okey, black. Apa lagi? Dark blue. Apa lagi? Okey, warna brown. Okey, dan akhir sekali warna pink. Okey.
Okey, untuk variation yang kedua ini kita akan masukkan saiz kepada baju kita tu. Okey, kita kena tahulah baju kita itu saiz daripada apa saiz dia, okey. Contohnya macam blouse ini, okey, ada saiz 36 sampai saiz 54. Okey, jadi saya akan masukkan saiz 36. Kita senaraikan saiz-saiz yang ada ya. Saiz 38, saiz 40, okey, dan seterusnya. Okey, jadi harga tadi, okey, di sini sebab kita tak ada variation, kita masukkan harga di atas. Harga di atas tadi dah tak ada lah. So kita masukkan sekali lagi harga di sini, iaitu kita letak harga dan kita letak terus berapa stok yang ada. Kalau harga tu sama dan stok sama, kita terus tekan apply to all. Jadi dia akan masukkan untuk semua variation yang kita ada. Okey, seterusnya kita akan masukkan image ya, gambar produk kita tu lah. Okey, kita klik pada butang plus ni. Okey, jadi inilah gambar-gambar yang saya akan masukkan. Okey, jadi untuk kita masukkan semua sekali senang saja. Kita tekan butang control pada keyboard, kemudian kita klik semua gambar tu. Okey, kemudian kita akan tekan open. Sebelum tu kita kena tahu maksimum gambar yang diberi space oleh Shopee ialah 9 gambar. Okey, jadi kita masukkan gambar tu semua. Okey, di bahagian bawah ini dia variation yang kita letak color tadi, dia bagi ruang kepada kita untuk kita letakkan image berdasarkan color. Sebagai contoh tadi, okey, blue, kita akan masukkan color blue. Okey, dan seterusnya color-color yang lain. Apa tujuan sebenarnya kita masukkan di sini? Okey, apabila customer dia akan klik kepada option blue semasa dia orang nak membeli, masa tu gambar baju blue ni akan keluar. Okey, kalau dia klik pada gambar black, so gambar baju black akan keluar. Okey, jadi kita isilah ruang-ruang option ini mengikut color yang telah kita tetapkan tadi. Okey. Okey, di sini ada 5 color, jadi kita masukkan ke semua 5 color tu. Tapi ini tak semestinya kita isi ya. Kalau kita tak nak isi tak apa. Okey, kita tak nak isi tak apa. Dan juga bahagian size chart. Okey, bahagian size chart ni kalau kita ada size chart, kita masukkanlah ya. Tapi kalau kita tak masukkan pun tak ada masalah. Itu optional saja. Okey, selesai kita masuk size chart, kita masukkan berat baju ni ya. Berat baju ni contohnya produk kita tu berat berapa. Macam blouse ni berat dia 0.3 kg ataupun 300 gram. Okey, sekarang kita pergi ke bahagian shipping. Bahagian shipping ni ingat tak, dalam video yang pertama dulu kita telah enable beberapa shipping, okey, untuk kita gunakan semasa kita nak upload produk ni. Okey, contohnya di sini ada JNT, ada pos laju dan 2 others. Okey, saya gunakan akaun saya yang lain ya untuk saya tunjukkan option yang telah saya pilih. Okey, masa tutorial pertama hari tu kita belum ada pos laju sebab kita baru apply. Okey, sekarang ni yang dah ada. So untuk 2 option JNT dan pos laju ini, kalau kita onkan dia, bermakna customer kita boleh pilih pos laju dan juga JNT. Dan ini adalah khas kepada penjual yang memegang stok sendiri, di mana dia akan print out nanti consignment note yang anda tengok pada skrin tadi. Okey, itulah bentuknya, dan bila kita print, kita packing menggunakan consignment note tu. Okey, itu bagi anda penjual yang memegang sendiri stok. Okey, bagi anda rakan dropship, yang buat dropship, yang tak memegang stok. Jadi di sinilah kita nak guna option others, di mana kita kena onkan kedua-dua option ni supaya pelanggan West Malaysia dan pelanggan East Malaysia
di Sabah Sarawak ya, boleh membeli barang kita. Kalau kita onkan West saja, maksudnya Semenanjung saja boleh beli. Jadi di sini kita tetapkan berapa harga postage yang kita kenakan kepada pelanggan West Malaysia dan juga Sabah dan Sarawak. Okey. Katalah di sini kita masukkan untuk Semenanjung Malaysia kita letak RM10, manakala untuk Sabah dan Sarawak kita letak RM12. Okey, ini bergantung kepada supplier kita lah yang akan hantar barang dropship yang kita buat tu. Okey, sekarang kita dah masukkan kedua-dua. Okey, setting begini ingat ya, khas untuk dropship yang tidak memegang stok. Okey, di mana untuk bahagian ini nanti kita akan masukkan tracking number secara manual bila supplier kita bagi tracking number kepada kita. Okey, untuk bahagian pre-order ni, okey, katalah barang kita tu kita dapat sediakan ataupun dapat post out dalam masa 2 hari bekerja. Okey, kalau dapat post dalam 2 hari bekerja, kita tak perlu set pre-order. Tapi kalau kita memerlukan lebih masa, okey, memerlukan lebih masa 3 hari dan ke atas, okey, kita boleh set dia sebagai pre-order yang sebelah kanan ni. Okey, pre-order ni bermakna kita perlu masa yang lebih. Okey, tapi pre-order yang dalam Shopee ni dia bagi masa paling minimum 7 hari, maksudnya 7 hari dan ke atas lah. Okey, 7, 8, 9 dan sebagainya lah. Tetapi sebaik-baiknya kita pilih 7 lah. Takkan kita nak letak 20 hari, siapa nak beli kan barang kita ship out dalam masa 20 hari ya. Sebaik-baiknya kita tak perlu set pre-order. Dan kita kena ingat juga, kalau dalam Shopee ada preferred seller. Ini salah satu kriteria untuk kita dapat preferred seller, di mana kita kena ada barang pre-order cuma 5% sahaja daripada listing kita. Kalau lebih pada 5% pre-order, kita tak akan memenuhi kriteria untuk mendapat preferred seller. Okey, baik. Sekarang kita dah update produk kita. Okey, keluarlah kat sini produk kita. Okey, ini akaun yang saya dah wujud. Jadi yang kita upload tadi, okey, yang ini yang sebelah kanan ni kita upload tadilah. Abaikan yang dua tu lah sebab saya dah upload sebelum ni. Okey, jadi bagaimana kita nak tengok produk kita ni daripada view sebagai pembeli? Sebab dalam seller center kita tak boleh tengok view sebagai pembeli. Okey, kita cuma boleh buat upload dan editing saja. Okey, selepas ini saya akan tunjukkan bagaimana pembeli melihat produk kita ya. Okey, baik, kita kena guna akaun lain. Saya ada satu akaun lagi dan saya akan masuk ke kedai yang kita buat tadi melalui akaun lain sebab kita nak tengok sebagai pembeli. Okey, sekarang ni kita search kedai dulu. Kedai kita tadi. Okey, dan kita cuba cari produk yang kita masukkan tadilah. Okey. Kita search produk ini menggunakan nombor kod tadi. Macam produk yang kita masukkan tadi ialah AT1066. Jadi kita search saja dengan nombor AT1066, maka produk tu akan muncul lah. Okey, 3 produk tadi ya yang menggunakan kod yang sama. Jadi produk kita yang upload tadi yang paling kanan tu sekali. Okey, kita akan klik produk ni. Okey, jadi nampak ini view sebagai pembeli. Okey, nampak tak? Okey, atas sekali tu harga. Okey, kemudian bawah tu dia tunjukkan harga shipping ya. Okey, nampak 10 dan 12 kita set tadi. Okey, di sini customer kita boleh memilih color baju yang kita masukkan dan juga size. Okey, dia akan klik color dan size. Okey. Kemudian mereka akan masukkanlah ke dalam troli. Okey. Jadi selesailah proses kita mengupload produk. Okey, di mana okey, ini di bawah ni dia tunjukkan description yang kita masukkan tadi. Customer kita boleh baca description ya yang kita masukkan di bawah tadi. Okey, selesailah proses mengupload produk, di mana
saya sudah terangkan bagaimana setting untuk mereka yang menjual, yang memegang stok dan juga mereka yang menjual sebagai dropship. Okey, jadi itu saja, kita akan berjumpa lagi dalam video seterusnya dengan topik yang baru. Okey, terima kasih.